Selamat sejahtera diucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Vinika, Vitrika, Vishal, Vinaya, Marisa, Jivana, Kavinarasi, Tanuja, Nadira, Tarani, Lester dan Harshini akan menerangkan tentang Unit 5 Pendidikan Jasmani iaitu berkaitan dengan rekreasi dan kesenggangan. Unit ini terbahagi kepada beberapa bahagian yang merupakan perlumbaan eksplorasi yang akan diterangkan oleh Jivana dan Kavinarasi, perlumbaan berhalangan yang akan diterangkan oleh Vishal dan Vitrika, permainan tradisional aci bulat oleh Vinaya dan Marisa, permainan tradisional tiang empat yang akan diterangkan oleh Tanuja dan Nadira, dan akhir sekali maklumat tambahan oleh Tarani, Lester dan Harshini. Pertama sekali, jom kita lihat apa itu rekreasi dan kesenggangan. Rekreasi dan kesenggangan apabila mereka dua digabungkan membawa maksud suatu aktiviti yang terancang. Aktiviti ini selalu dilakukan pada waktu terluang. Dengan mengadakan atau melakukan aktiviti ini, kita boleh memperoleh keseronokan, ketenangan minda dan juga merehatkan badan kita. Aktiviti rekreasi dan kesenggangan juga boleh memberikan kepuasan kepada seseorang individu tersebut. Terdapat beberapa kepentingan apabila kita mengadakan atau menjalankan aktiviti rekreasi atau kesenggangan ini. Pertama sekali, kita boleh meningkatkan kecergasan fizikal, membina pemikiran yang positif. Dan akhir sekali, kita juga boleh memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan bersefahaman selain mengeratkan hubungan antara satu sama yang lain. Selamat sejahtera semua. Sekarang saya Jivana dari 4 Gama akan menerangkan tentang perlumbaan eksplorasi atau exploration race. Mula-mula, apakah itu perlumbaan eksplorasi? Perlumbaan eksplorasi ialah perlumbaan di mana peserta akan bergerak dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugasan atau soalan yang diberikan di setiap checkpoint. Di setiap checkpoint inilah akan terdapat seorang petugas yang akan mengawas dan menyelia peserta melaksanakan tugasan masing-masing. Petugas inilah dipanggil petugas checkpoint dan akan dilantik oleh pengurus pertandingan perlumbaan eksplorasi tersebut. Perlumbaan ini biasanya melibatkan 5 atau 10 checkpoint mengikut situasi dan masa. Oleh itu, jika tempoh yang digunakan adalah pendek, maka penggunaan 5 checkpoint adalah sesuai untuk perlumbaan tersebut. Tempoh untuk perlumbaan boleh dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. Pernyataan ini bermaksud tempoh yang ditetapkan untuk melaksanakan perlumbaan eksplorasi tersebut adalah sesuai dengan jenis tugasan dan bilangan checkpoint agar peserta boleh menghabiskan perlumbaan tersebut dalam masa yang ditetapkan. Sekarang saya akan menerangkan tentang kelebihan perlumbaan eksplorasi ini kepada peserta yang menyertainya. Terdapat 5 kelebihan yang akan saya terangkan pada hari ini. Yang pertama ialah membina kerjasama. Hal ini kerana perlumbaan ini dilakukan secara berkumpulan. Oleh itu, peserta dalam kumpulan tersebut akan saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan secara tidak langsung, semangat kerjasama akan terbina dalam diri mereka. Kelebihan yang kedua ialah menguji kesabaran. Perkara ini kerana untuk menyelesaikan tugasan atau menjawab soalan yang diberikan dalam perlumbaan tersebut, tahap kesabaran yang amat tinggi diperlukan agar mereka dapat menyelesaikan tugasan tersebut dan mara ke checkpoint seterusnya. Kelebihan yang ketiga ialah menjadi inovatif. Perkara ini kerana daya inovasi diperlukan dalam menyelesaikan tugasan dan menghabiskan perlumbaan eksplorasi tersebut. Daya inovasi ini jugalah perlulah pantas dan cekap agar peserta dapat menyelesaikan tugasan dengan cepat. Kelebihan yang keempat ialah perlumbaan eksplorasi ini akan mengaplikasikan ujian minda. Perkara ini kerana peserta perlulah berfikir dengan kritis dalam perlumbaan ini agar mereka dapat menyelesaikan tugasan tersebut.
dan secara tidak langsung, tahap pemikiran mereka akan ditingkatkan selepas mereka melakukan perlumbaan ini. Kelebihan yang terakhir dan yang kelima ialah akan mencabar kreativiti murid-murid atau peserta. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana dalam perlumbaan ini akan terdapat aktiviti yang memerlukan kreativiti peserta. Sebagai contoh, membuat tarian atau mencipta gerakan gimnastrada. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan kreativiti murid. Oleh itu, dengan melakukan aktiviti tersebut, kreativiti mereka akan meningkat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Cara bermain perlumbaan eksplorasi adalah berdasarkan stesen berstesen. Guru akan memberi tugasan yang berbeza kepada murid di setiap stesen. Murid juga akan diberikan taklimat daripada guru pembimbing tentang tugasan-tugasan tersebut dan peraturan yang harus dipatuhinya. Kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan cepat, mengikut peraturan permainan dan tiba terlebih dahulu di stesen terakhir dikira sebagai pemenang. Berikut merupakan contoh aktiviti perlumbaan eksplorasi. Setiap stesen mengikut tema spesifik. Contohnya, stesen pertama, temanya fizikal. Arahan permainan ini adalah seperti berikut. Murid perlu menarik beg pasir seberat 30 kg secara bergilir-gilir. Beg pasir ditarik sejauh 10 meter sebanyak 2 ulangan oleh setiap murid. Setelah siap stesen tersebut, murid akan ke stesen seterusnya, iaitu stesen B. Temanya ujian minda. Setiap murid diberikan 5 soalan silang kata. Soalan tersebut berdasarkan anatomi badan manusia, iaitu otot. Stesen C temanya kreativiti. Murid perlu mempersembahkan satu tarian tradisional atau pergerakan berirama yang dipelajari seperti tarian singa, sewang, joget, inang dan zapin. Muzik itu disediakan oleh guru. Pergerakan yang dipersembahkan perlulah menarik dan ideal. Stesen D temanya deria sentuh. Mata semua murid perlu ditutup dengan sehelai kain hitam. Mereka perlu menyentuh dengan tangan dan meneka item yang diletakkan dalam bakul. Item tersebut ialah peralatan PJ-PK seperti bola sepak, bola pingpong, bulu tangkis dan sebagainya. Stesen E temanya gimnastrada. Murid perlu mencipta satu pergerakan gimnastrada dengan menggabungkan beberapa tarian dan asas gimnastik. Markah itu diberi berdasarkan kreativiti dan kesamaan pergerakan. Kumpulan yang menghasilkan pergerakan gimnastrada yang sempurna dan menarik dipilih sebagai pemenang. Akhir sekali stesen F, pertolongan cemas. Setiap kumpulan perlu membuat simulasi toe taps. Kumpulan yang melakukan prosedur yang betul akan diberikan markah. Dan sudah siaplah perlumbaan eksplorasi. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan Vishal akan membentangkan tentang perlumbaan berhalangan. Saya akan membuat pengenalan dan juga kepentingan atau kebaikan perlumbaan berhalangan ini. Pengenalan. Perlumbaan berhalangan ini berkembang di Malaysia dan aktiviti ini memerlukan peserta untuk melepasi halangan-halangan yang disediakan. Dalam aktiviti ini, peserta boleh merangkak, melompat, memanjat, berlari dan juga menggunakan kemahiran lain yang bersesuaian untuk melepasi halangan tersebut. Dan pakaian mesti sesuai dengan halangan atau rintangan yang disediakan. Seterusnya, aktiviti ini boleh dilakukan secara individu, berpasangan dan juga berkumpulan. Aktiviti ini juga penting dari aspek keselamatan dan akhir sekali petugas perlu berada di setiap checkpoint yang telah ditetapkan berserta dengan peti pertolongan cemas sekiranya apa-apa berlaku seperti kecederaan kepada peserta dan lain-lain. Seterusnya, bagi bahagian kelebihan perlumbaan berhalangan, terdapat 5 kelebihan. Pertama sekali adalah aktiviti ini menguji kesabaran. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa kesabaran, peserta mudah berputus asa dan tidak boleh melepasi halangan-halangan yang disediakan. Yang kedua adalah aktiviti ini menzahirkan minda yang pintar.
Huraian bagi isi ini adalah setiap halangan mempunyai cara melepasi yang mudah. Peserta perlu bijak untuk memenangi perlumbaan dengan mencari cara yang mudah untuk mereka melepasi perlumbaan-perlumbaan ini. Kelebihan yang ketiga adalah aktiviti perlumbaan berhalangan menguji kecergasan fizikal. Perlumbaan ini memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Kelebihan yang keempat adalah aktiviti ini menguji ketahanan fizikal. Hal ini demikian kerana perlumbaan ini memerlukan tahap fizikal yang sangat cergas, bukan cergas saja tetapi sangat cergas. Halangan merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi dan peserta perlu bersedia secara mental dan fizikal untuk melepasi halangan-halangan tersebut. Dan kelebihan yang kelima dan terakhir adalah aktiviti ini memupuk kerjasama. Huraiannya adalah setiap perlumbaan mempunyai peraturan tertentu yang perlu diikuti oleh semua. Kerjasama dan saling membantu antara ahli kumpulan penting supaya kumpulan tersebut boleh memenangi perlumbaan itu secara senang. Seterusnya, Vishal akan membentangkan tentang aktiviti perlumbaan berhalangan serta cara bermain. Selamat sejahtera semua. Nama saya Vishal dari Empat Gama. Sebelum saya menerangkan tentang cara bermain perlumbaan berhalangan, saya ingin mengingatkan semua orang betapa pentingnya untuk melakukan aktiviti memanah dan menunjukkan badan sebelum dan selepas permainan lasak supaya badan kita lebih fleksibel dan dapat menggerakkan kekejangan otot daripada berlaku. Cara pertama ialah boleh dibahagikan kepada kumpulan berempat dan setiap kumpulan perlu menamakan setiap halangan yang disediakan. Seterusnya, murid hanya boleh bergerak ke stesen berikutnya selepas berjaya menamakan halangan di setiap stesen yang disediakan. Kumpulan yang berjaya menamakan perlumbaan di masa yang paling singkat dan menepati peraturan dikira sebagai pemenang. Akhir sekali, urus setia akan menyedia dengan menggunakan orang markah yang disediakan oleh yang kedua. Permainan ini bermula di stesen pertama iaitu menggolek tayar kereta, di mana setiap murid perlu menggolekkan tayar kereta mengikut lorong yang disediakan sejauh 3 meter. Aktiviti perlu diulang sekiranya tayar kereta digolek keluar dari lorong masing-masing. Di stesen kedua pula, murid perlu merangkak di bawah 3 buah meja kantin. Semua murid perlu merangkak dengan berhati-hati tanpa tersentuh meja tersebut. Di stesen ketiga, semua kumpulan perlu bekerjasama untuk menjaringkan 30 biji bola ke dalam gol bola jaring yang disediakan. Murid perlu melakukan jaringan dalam jarak 2 meter dari tiang gol bola jaring. Semua murid boleh mengulang untuk melakukan jaringan sehingga berjaya. Di stesen keempat pula, murid perlu melompat dalam jarak 2 meter di atas lapangan pasir lompat jauh dan peraturan lompat jauh diaplikasikan. Aktiviti perlu diulang sekiranya lompatan tidak berjaya. Akhir sekali di stesen yang terakhir iaitu murid perlu membawa guni pasir dengan menjinjing secara berulang-alik. Aktiviti perlu diulang sekiranya beg pasir terjatuh. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu mengisi pasir ke dalam baldi yang diukurkan 8 liter sehingga penuh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Bidarshna Binaya Sugma dan hari ini saya akan membentang tentang cara bermain permainan tradisional aci bulat. Langkah pertama ialah sebelum bermain, undian dilakukan untuk menentukan tukang jadi. Setelah tukang jadi dipilih, pemain perlu memasuki 2 kawasan bulatan yang ditandakan di atas tanah. Setelah semua pemain bersedia, permainan dimulakan dengan menyebut perkataan sedia mula oleh tukang jadi. Tukang jadi dikehendaki untuk menyentuh pemain di mana-mana bulatan. Pemain boleh berlari ke seluruh kawasan di dalam bulatan untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Itu sahaja, terima kasih. Saya bernama Marisa. Hari ini saya akan bercakap tentang peraturan permainan tradisional aci bulat. Yang pertama, sebelum permainan bermula, undian akan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi tukang jadi.
Yang kedua, tukang jadi hanya boleh menyentuh pemain di dalam bulatan dengan menggunakan tangan sahaja. Yang ketiga, pemain yang berjaya disentuh oleh tukang jadi akan keluar daripada bulatan dan akan menjadi tukang jadi yang seterusnya. Yang keempat, setiap pemain tidak dibenarkan memijak garisan bulatan. Yang kelima, semua pemain boleh bertukar bulatan. Dan yang keenam, permainan boleh ditamatkan jika semua pemain bersetuju. Itu sahaja. Ingin membentangkan tentang salah satu permainan tradisional yang dinamakan permainan tiang empat. Saya juga akan mengkongsikan peraturannya, tetapi sebelum itu saya ingin menceritakan pengenalannya sedikit. Permainan ini tidak mempunyai peraturan yang kompleks dan banyak. Inilah sebab permainan ini dimain oleh kanak-kanak. Dalam permainan ini, pemain-pemain diuji kepantasan merebut tiang sesama pemain. Ini dapat mengukur kebijaksanaan pemain dalam menangani situasi-situasi yang di luar jangkaan. Seterusnya, permainan ini biasanya dimain di tempat yang mempunyai tiang, misalnya di bawah rumah. Jadi permainan ini dapat dimain bila-bila masa kerana peralatan yang diperlukan dapat dicari di mana-mana tempat yang berhampiran dengan rumah, seperti halaman rumah atau padang yang berhampiran. Akhir sekali, permainan ini memerlukan 5 orang, sama ada kanak-kanak lelaki atau perempuan yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Sekarang bagi peraturannya, terdapat 5 peraturan yang tidak banyak juga. Yang pertama, ketika bermain, setiap pemain mesti menyentuh tiang menggunakan mana-mana anggota badan. Yang kedua, tukang jadi perlu merebut tiang yang disentuh oleh pemain. Yang ketiga, permainan akan diulang semula setelah tukang jadi berjaya merebut salah satu tiang. Yang keempat, pemain-pemain dilarang menggunakan kata-kata pesan atau mempejit pemain lain sewaktu bermain. Yang kelima, yang merupakan peraturan yang terakhir, setiap pemain mestilah mematuhi peraturan permainan. Dan itu sahajalah dari saya. Terima kasih. Sekarang, saya akan membincangkan cara bermain tiang empat. Langkah 1. Kesemua pemain berdiri atau mencangkung di antara 4 tiang yang sama jarak menghadap satu sama lain. Salah seorang pemain akan menyebut mula. Langkah 2. Semua pemain berlari untuk merebut tiang. Pemain yang tidak berjaya mendapat mana-mana tiang akan menjadi tukang jadi. Langkah 3. Tukang jadi akan berada di tengah-tengah di antara 4 tiang sebelum permainan dimulakan. Langkah 4. Apabila permainan dimulakan, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Semasa proses pertukaran ini, tukang jadi akan mengambil peluang untuk merebut tiang yang ditinggalkan oleh pemain. Langkah 5. Peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Permainan akan dimulakan semula. Permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan semua pemain. Hari ini saya akan menterangkan jenis aktiviti memanas dan menyejukkan badan yang wajib. Antara salah satu ialah arm circles. Arm circles ialah memutarkan tangan dengan perlahan. Yang kedua, star jump, iaitu membuat lompat bintang sekurang-kurangnya 10 kali. Dan akhir sekali, body stretching. Regangkan bahagian badan anda untuk melonggarkan otot. Itu sahaja. Saya Lester dari 4 kamar. Untuk maklumat tambahan untuk permainan tradisional tiang 4. Permainan ini mempunyai nama yang lain, iaitu rebut tiang atau chop tiang. Yang kedua, perhubungan berhalangan. Perhubungan berhalangan ini yang terkenal di dalam dunia adalah hijau warga. Akhir sekali, permainan tradisional acik bulat. Permainan ini berperanan menjadi tukang yang bertukar sekiranya berjaya menyentuh pemain di dalam bulatan. Itu sahaja dari saya akan pas pada orang lain. Sekian, terima kasih.
Untuk maklumat tambahan pula, bagi permulaan berhalangan, pertandingan terkenal ialah Viper Challenge dan Spartan Race. Bagi permainan aci bulat, permainan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, hormat menghormati, kepercayaan, jujur dan merancang strategi. Bagi permainan yang terakhir iaitu permainan tradisional bertiang 4, persetujuan bertukar tiang dilakukan secara senyap dengan menggunakan bahasa isyarat.